gambar je kita makan. Okey, jom. Video di atas merujuk laksa Sarawak dan kek lapis Sarawak sangat digemari seluruh Malaysia. Salah satu keistimewaannya, laksa Sarawak ialah mereka menggunakan bihun sebagai bahan utama serta kuah rempah yang terdiri daripada sambal, belacan, rempah dan juga herba. Sumber mengatakan perkataan asal laksa adalah dari negara China dan perkataan laksa itu sendiri diambil dari perkataan Cina yang bermaksud pasir, pedas atau spicy sand. Laksa ini juga tidak tertumpu kepada masyarakat Melayu sahaja, namun di sebaliknya banyak tumpuan kepada masyarakat di Sarawak dan juga di Semenanjung. Kek lapis pula ialah salah satu seni kebudayaan etnik di Sarawak. Ia juga selalu dihidangkan pada hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Adha, Christmas, Tahun Baru Cina dan juga Deepavali yang selalu diamalkan oleh masyarakat di Sarawak. Ia juga dikenali sebagai kek lapis Sarawak atau kek lapis moden kerana kek lapis ini banyak diperbaharui pelbagai corak dan juga pelbagai perisai. Lapar lah. Kan lapar kan? Apa kata saya bawa korang pergi makan breakfast ni dekat Melaka ni, tempat paling famous nasi lemak. Nak tak? Boleh juga. Jom. Hai, seperti yang kita tahu, nasi lemak biasanya berwarna putih kan? Tapi kali ini ianya berwarna kuning. Ini kerana ianya merupakan nasi lemak Royal Kedah. Cara pembuatan nasi lemak ini sama sahaja dengan nasi lemak biasa, cuma tambah kunyit untuk menjadikannya kuning. Lauknya pula berlainan dengan nasi lemak biasa kerana tidak menggunakan sambal tetapi ditukar kepada kuah kari, dal dan kuah hitam sebagai sos dan dimakan bersama ayam goreng berempah, telur rebus dan sotong kicap. Dah okey lah. Kan panas dah melaku ni. Lah, panasnya. Apa kata saya bawa korang makan tempat tidur tak? Candle tak apa boleh. Sekejap. Jom. Hari ni kita nak makan cendol kampung Hulu. Cendol ni diperbuat daripada santan, ais, lepas tu jeli air. Jeli air inilah yang menampakkan dia ni cendol. Kalau tak ada jeli ni bukan cendol lah nama dia kan. Jeli hijau ni diperbuat daripada tepung beras dan air kapur. Dalam cendol juga ada gula merah dan kacang merah. Ia boleh dimakan bersama pulut, mangga dan durian. Cendol ni kebiasaannya kita akan makan pada waktu tengah hari dan petang sebab cuaca Malaysia kan panas. Ni hao. Okey, hari ni saya nak bawa korang makan dekat kedai makanan Cina. Okey, kedai makanan ni halal tau. Nama kedai ni adalah EG Bite. Cibai tu apa ni? Cibai tu apa? Maksudnya nombor 1. Oh, okey. Jom. Nasi ayam Hainan merupakan makanan Cina yang sering dikaitkan dengan makanan Malaysia atau Singapura dan juga ditemui di negara berjiran Thailand serta juga di wilayah Hainan, China. Nasi ayam Hainan yang dinamakan sedemikian kerana asal-usulnya dalam makanan Hainan dan pengamalannya oleh populasi orang Cina seberang laut bersuku Hainan dalam kawasan Nanyang. Versi makanan ini yang didapati di Malaysia atau Singapura menggabungkan unsur-unsur masakan Hainan, Korea dan Kantonis ditambah lagi dengan cita rasa pemakanan di Asia Tenggara.
Nasi ayam berbola atau berbola nasi ayam ialah sejenis kepelbagaian nasi ayam Hainan yang terkenal di kalangan masyarakat Cina di Malaysia dan Singapura. Perbezaan dengan nasi ayam biasa ialah berbola nasi ayam ini dihidangkan dalam bentuk berbola. Nasi ayam Hainan ialah sajian nasi yang dimasak dalam stok rebusan ayam dan dihidangkan bersama potongan ayam kukus. Berbola nasi ayam pula menghidangkan nasinya dalam bentuk sfera. Lazimnya, seketul nasi tersebut boleh dimakan dengan sekali suap. Negeri di Malaysia yang terkenal dengan sajian hidangan ini ialah negeri Melaka, yang terkenal dengan warisan baba dan nyonya serta kacukan kebudayaan Cina tempatan. Dimsum merupakan makanan Cina yang tidak asing lagi di telinga kita. Dimsum merupakan istilah dari bahasa Cantonese yang bermaksud makanan kecil, sedangkan dalam bahasa Mandarin ia disebut sebagai jianzin yang bermakna menyentuh hatimu. Uniknya, kesenian memasak dimsum ini berasal dari orang Cantonese di selatan China. Di Hong Kong dan kebanyakan bandaraya di bandar wilayah Guangdong, banyak kedai makanan Cina bermula menghidang dimsum seawal 5 pagi. Ia adalah satu tradisi orang tua untuk berkumpul untuk menikmati hidangan dimsum selepas senaman pagi sambil membaca surat khabar di waktu pagi. Waalaikumsalam. Okey, malam ni kita orang nak makan makanan kaum India iaitu di Pak Putra Restaurant. Hai semua, di depan saya ini adalah ayam tandoori. Untuk pengetahuan anda, ayam tandoori merupakan hidangan masyarakat India yang cukup terkenal di seluruh dunia. Ayam tandoori ini berasal dari Peshwari, di mana ia diciptakan oleh seorang tukang masak bernama Mr. Gurjal pada tahun 1920. Ayam tandoori ini sejenis ayam yang dipanggang atau dibakar dengan menggunakan suhu yang tinggi dalam tandur. Tandur bermaksud oven tanah liat yang digunakan untuk dibakar. Ayam tandoori dimakan bersama sambal yang diberi. Makanan ini sangat sedap dan menyelerakan kerana ia berjus, dipanggang sempurna dan tidak terlalu pedas, serta amat sesuai dengan cita rasa masyarakat Melayu. Kebiasaannya, ayam tandoori disajikan beserta roti naan kerana cara masak yang sama. So, di depan saya ini ialah salah satu makanan kaum India yang terdapat di Malaysia, iaitu roti naan. Roti naan adalah roti panggang beragi yang dimasak dengan ketuhar atau menggunakan tempayan yang terdapat dalam masakan terutamanya di Asia Barat, Asia Selatan, Indonesia, Myanmar dan Caribbean. Roti naan ialah sejenis roti rata yang dihidang panas-panas atau suhu bilik bergantung kepada cita rasa masing-masing. Selalunya roti naan akan dihidangkan bersama kuah dal untuk dicicah atau lebih sedap dimakan bersama ayam tandoori. Bahan utama roti naan adalah yogurt, tepung gandum, ragi beka, susu, tepung maida, tepung atar, lemak memasak dan air. Kini roti naan mempunyai pelbagai jenis seperti naan cheese, naan garlic, naan butter dan lain-lain. So, di depan saya ini ialah roti naan cheese dan roti naan garlic. Mari kita rasa.